susunan dalil-dalil. Okey. Dan susunan dalil ini ialah dari sudut mana yang lebih kuat sekiranya berlaku percanggahan. Okey. Sekiranya dalil-dalil yang lalu iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas saling menyetujui antara satu sama lain. Maksudnya tak ada pertembungan antara dalil-dalil itu terhadap sesuatu hukum, ataupun setiap satu daripadanya menetapkan sesuatu hukum tanpa ada yang menyanggah adalah wajib ianya disabitkan atau ditetapkan. Maksudnya kita kena terimalah semua sekali. Okey. Sekiranya berlaku percanggahan di antaranya dan masih boleh dikumpulkan, adalah wajib kesemuanya dikumpulkan. Ini yang kita sebut sebagai apa dalam bahasa Arabnya? Apa? Al-jam'u. Okey, al-jam'u. Dikumpulkan al-jam'u. Macam juga dalam solat. Dalam solat ada jamak dan qasar kan? Jamak tu kita kumpul. Begini. Ini pun maksud perkataan yang sama. Al-jam'u bainal adillah. Kalau ada percanggahan tapi boleh diserasikan. Okey. Sekiranya tidak boleh dikumpulkan, nak kumpul tak boleh. Satu kata halal, satu kata haram. Okey, dan tak boleh kita nak cari sudut-sudut yang boleh dikumpulkan ataupun diintegrasikan, diserasikan. Hendaklah berpindah kepada an-naskhu, pemansuhan. Okey. Mansuh ni artinya satu kena tolak dan satu terima. Jika syarat-syaratnya penuh, maknanya syarat-syarat mansuh tu adalah, kan? Maksudnya contohnya kita tahu tarikh. Tarikh ni maksudnya kita tahu sejarah lah, mana datang dulu, mana datang kemudian. Okey. Sekiranya tidak dapat dimansuhkan, hendaklah berpindah kepada tarjih, memilih yang lebih kuat. Okey, yang ketiga ialah tarjih. Yang keempat apa? Yang keempat apa, ingat tak yang sebelum-sebelum ni? Baru je belajar ni kan? Kalau yang dulu-dulu, yang mula-mula tu lagi lah. Yang keempat ialah at-tawaqquf. Al-jam'u, an-naskhu, at-tarjih dengan at-tawaqquf. Okey. Tawaqquf ni ialah kita, tarjih ni ialah kita mendahulukan salah satu dalil. Okey. Salah satu dalil itu kita ambil, satu lagi itu kita tak ambil. Okey. Kalau tak boleh buat yang ni, keempat pada step yang keempat, langkah yang keempat ialah tawaqquf, iaitu kita menangguhkan terlebih dahulu. Tangguhkan. Okay, sehingga kita dapat ilmu lain. Maknanya kita masih belajar kan, kita dapat satu ilmu lain ataupun dalil lain yang sebelum ni tak jumpa, yang boleh menyelesaikan masalah yang sedang kita tangguhkan itu. Okay? Kerana sebenarnya dalam Islam tak ada masalah yang perlu tawaqquf lah, sekiranya ilmu kita tinggi, kan? Ulama mujtahid ada jawapan. Tapi kita yang tak mujtahid, nak kata muqallid pun susah, nak kata muttabi' pun susah, kan? Mungkin juga kita berada pada tahap muqallid. Okay, muttabi' tahu kan? Muttabi' tahu? Muttabi' yang ikut lah, yang ikut dengan dalil namanya muttabi'. Ittiba' sunnah kan, kita ikut dengan dalil. Okay? Tapi kalau muqallid, kita ikut tanpa tahu dalil, itu namanya muqallid. Okey, contohnya apa hukum kita nak kata apa? Apa hukum musafir tanpa mahram? Kalau kita kata haram, tak boleh. Apa dalilnya? Tak tahu, dalam kelas kata macam tu. Muqallid lah. Okay? Tapi kalau dalilnya ialah sekian. Nabi SAW melarang seorang wanita musafir selama masih selama 2 marhalah ataupun 1 hari 1 malam kan, gitu. Maksud hadis tu, maka kita nama kita tu dah naik sikit lah, naik level sikit, upgrade kepada muttabi'. Muttabi' ni ada yang ingat dalil, ada yang lupa dalil, tak apa lagi, okey lah. Maknanya paling kurang dia pernah belajar, dia tahu dalam tu ada dalil. Tapi yang muqallid ni dia tak tahu pun dalil tu apa. Yang penting nak hafal pun susah, kan? Nak hafal nombor telefon sendiri pun tak ingat, kan? Apatah lagi nak hafal dalil-dalil bahasa Arab ni pun semua susah lah. Ustaz kata apa?
Bukan imam, ustaz. Okey. Kalau imam tu okey lagi. Faham tak? Kalau Imam Syafi'i kata apa, okey lagi lah. Kalau Imam Ahmad kata apa, kalau Imam tak kira lah imam mana-mana, ini ustaz. Turun bawah tu ustaz kata apa. Nak pergi kat imam susah lah. Tak dan pun. Nak pergi ulama' yang besar-besar kan. Nak telefon Syekh Saleh Fauzan, okay, dan sebagainya. Kan telefon pun boleh buat apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai kan. Jadi tanyalah ustaz beritahu, kita ambil hukum dan terus jalan. Namanya muqallid. Tapi okey lah tu, bagus lah tu kan, daripada dah lah tak tanya, buat hukum sendiri. Ni mujtahid, apa yang tadi panggil, mungkin kita keluarkan perkataan baru lah, mujtahid mazmum. Kan, mujtahid yang dicela, tak ada ilmu, ijtihad sendiri. Ini tak ada dalam usul fiqh, ini saya cipta, saya reka cipta. Okay, banyak orang macam ni sekarang kan, dia nak satu urusan keluar, dia tak rujuk pada ulama', tak rujuk Al-Quran, hadis apa semua, ulama' pun dia tak tanya, kemudian dia terus keluarkan hukum dia sendiri setakat ilmu yang sedikit yang dia belajar masa sekolah rendah dulu. Okey. Berkenaan, okey baik. Step yang ketiga, langkah yang ketiga, sekiranya tidak dapat dimansuhkan, hendaklah berpindah kepada tarjih, iaitu memilih yang lebih kuat. Seperti berikut. Okey, ini susunan dia. Ini yang diletakkan tajuknya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sebagai at-tartib bainal adillah. Okey, susunan dalil-dalil. Kalau berlaku percanggahan, tengok dalil itu jenis yang mana. Okey, jadi kita dahulukan mengikut susunan kat sini. Pertama, an-nas mu'tamad, ke atas al-zahir, jelas. Apa beza nas dengan zahir? Biasa dengar tak benda ni? Okey, nas itu sendiri ada dua maksud. Nas ada dua maksud. Okey, tulis dia ialah nun sad. Tak ada ni Mana nak cari marker, whiteboard marker ni. Kalau ada dalam bilik ni kot. Bilik ni, bilik budak-budak ni. Okey, an-nas, nun sad, bukannya nas. Minal jinnati wan nas, bukan itu. Kan, kita bahasa Malaysia kita tak ada apa dia panggil tu? Mat kan. Kita tak ada harakah. Nas dengan nas. Okey. Lepas tu pula sad dengan sin. Kadang-kadang sad dengan sin kita tulis sama je lah, letak S je lah kan. Nak tulis SH jadi syah pula kan. Syah pula jadi shin. Kita nak tulis, kita maksud kita ialah nas. Orang baca nash. Letih kan. Okey, tapi yang pentingnya ialah kembalikan kepada perkataan yang asal. Okey. An-nas ada dua maksud. Pertama ialah dalil. Sebab tu dalam bahasa Arab kita akan jumpa terdapat beberapa nas. Mungkin dah dimelayukan, saya tak pastilah. Terdapat beberapa nas, iaitu beberapa dalil. Pertama Al-Quran tentang perkara ini. Pertama Al-Quran, ayat Quran sekian-sekian. Yang kedua hadis Nabi sekian-sekian. Okey, itu maksud nas yang pertama. Okey. Arab biasa kena tulis inilah, alif lam kan. Okey, nas, an-nassu. Ataupun kalau orang tengok, mungkin orang pelik pula tulis macam ni kan. Ada nun sad, nas. Okey, ada dua maksud. Apa dia? Yang pertama ialah dalil, iaitu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Okey. Maksud kedua ni yang kita nak jelaskan. Okey. Nas itu saya terjemahkan kepada yang mu'tamad, yang jelas, yang apa dia? Yang zahir tu dah jelas dah, dia lagi tinggi lagi apa? Tahu nak letak perkataan? Yang tak boleh pertikaikan langsung. Okey, sebab tu saya tak ingat apa perkataan Arab dia, nas lah nak. Okay. Nas ni yang tidak ada apa dia? Tiada keraguan dan juga menunjukkan kepada ma yadullu ala syai' kan, apa yang menunjukkan kepada sesuatu. Okey, saya cuba ringkaskan. Tunjuk
kepada sesuatu. Okey, 100% senang, selesai. Ini adalah nas. Okey, kalau zahir tunjuk pada sesuatu tapi bukan 100%. Dia jadi dalam lebih kurang 80% ke? Dia kurang sikit. Okey, cuba bawa satu dalil, apa-apa dalil pun yang berkenaan dengan satu hukum. Ada tak? Arak tu haram. Apa dalilnya? Contohlah kan. Okey, innamal khamru wal maisiru kan? Innama al khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan kan? Fajtanibu. Okey. Tani. Jadi innamal khamru, dia memang cerita tentang khamar terus. Jadi ini adalah nas dalam pengharaman. Okey, nas maknanya bila sebut hadza nassun fit tahrim, ini adalah nas. Ini dia orang ulama kita bila sebut begitu, bawa dalil ni, yaqulullahu ta'ala innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu kan. Okey, so apa? Ini adalah nas, iaitu petunjuk kepada sesuatu secara 100%. Dia bukan maksud ke yang ni. Maksud pertama iaitu dalil. Okey, kerana qiyas pun dalil juga. Kan kat sini boleh sebutlah, termasuklah qiyas, termasuklah hadis dan sebagainya. Okey, boleh. Sekarang ni pergi kepada al-zahir. Kalau ada nas kemudian ada zahir. Zahir kat sini ialah sesuatu yang menunjuk zahir tu ialah yang jelas, dalam bahasa Arab jelas. Okey, tapi yang dimasukkan dalam usul fiqh ialah yang menunjukkan kepada sesuatu hukum tu secara jelas tapi bukan 100%. Contoh berkenaan dengan yang saya ingat sekarang ni, contoh poligami apa dia? Tak boleh pasal tak buat kan? Tu tak ingat hadis tu, ayat tu. Apa dia? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Okey, minan nisa'i, panjanglah pula, mathna wa thulatha wa ruba'. Fawahidah kan. Okey, kalau tak boleh fawahidatun wa ma malakat aymanukum. Okey, dekat sini dalil ni berkenaan dengan apa? Dalil ni berkenaan dengan apa? Dengan poligami. Okey, tapi dalil ini jelas menunjukkan apa? Benda lain, bukan poligami. Apa? Okey, tengok dalil ini di satu sudut menunjukkan ta'addud. Poligami ni ta'addud. Okey, dia juga menunjukkan tentang an-nikah. Okey, saya contohlah diminta untuk bagi ustaz apa dalil tentang nikah. Dalil tentang nikah, tinggal dalil ayat ni ya. Fankihu ma taba lakum. Okey, Allah menyuruh kita untuk berkahwin. Jadi orang kata ustaz, ayat tu adalah tentang poligami. Jawapan saya, ayat ini tentang poligami secara nas, tetapi tentang nikah secara zahir. Ada faham tak? Okay, ayat tu dia cerita benda lain, tapi dalam tu ada sesuatu. Okay, zahir menunjukkan bila Allah suruh kahwin, artinya memang dibenarkan, dimasyru'kan ataupun disyariatkan untuk an-nikah. Okay, tapi dalil yang jelas untuk nikah apa dia? Bukan yang ni lah. Ini adalah dalil yang jelas. Dia jelas tapi dia tak sampai tahap, susah nak sebut. Dalil yang nas berkenaan dengan nikah ialah hadis Nabi, apa dia? Yang mengatakan wa atazawwajun nisa, kan? Dan aku berkahwin dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu memang jelas pada berkenaan dengan, ataupun minta maaf, hadis lain, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Okey, wahai sekalian orang muda, siapa yang mampu untuk berkahwin hendaklah berkahwin. Ini memang jelas untuk kahwin, bukan untuk
Ada tak ada cerita situ ta'addud, iaitu poligami? Tak ada. Okey. So itulah lebih kurang kalau nak bezakan antara nas dengan zahir. Boleh? Faham tak sekarang ni? Okey. Boleh? Agaknya kalau dalam kehidupan kita nak makan apa? Kita kata nak makan tengah hari. Nak makan tengah hari lah kan? Okey. Nak makan apa? Kita sebut makan nasi goreng. Bukan. Makan apa? Makan nak lauk. Kita terus sebut nak lauk. Nak lauk apa? Nak lauk kambing apa? Kambing gulai. Contohlah kan. Okey. Nak lauk kari kambing. Okey, nak makan tengah hari, nak lauk kari kambing. Okey. Agaknya lah kawan kita tu dia bawa kari kambing sahaja ke ataupun dia bawa dengan nasi sekali? Dia bawa dengan nasi, kenapa? Kerana memang zahir lah nak makan tengah hari, tak ada orang nak makan kari kambing sahaja. Okey, dia akan ada dengan set dia iaitu nasi tu. Okey, yang ni dia jadi zahir kat sini lah, dia jelas. Bila makan tengah hari, orang Malaysia jelas pada mereka apa dia? Dia panggil apa? Nasi. Okey, so ada perkataan apa dia, kalau ikut sini ada perkataan nikah, jadi jelas. Tapi yang lebih fokus lagi nasnya ialah berkenaan dengan ta'addud, berkenaan dengan poligami. Tapi hadis yang saya bawa tadi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hadis ni hadis yang paling senang pelajar-pelajar hafal dulu. Okey. Hadis ni paling dia senang nak hafal. Yang lain-lain tu susah sikit. Siapa yang mampu maka hendaklah berkahwin. Okey. Jadi hadis tu memang nas fi nikah, fi masyru'iyatin nikah. Boleh? Kan? Tak payah tunduk jalan je. Okey. Yang kedua, kalau ada yang nas dan ada yang zahir, kita dahulukan an-nas ke atas al-zahir. Okey. Kalau ada al-zahir ke atas al-muawwal. Okey, dalil yang zahir ke atas dalil yang ditakwilkan. Okey. Yang zahir kita dah tahu dah. Yang muawwal ialah tak ada dalam maknanya dalam dalil tu dia tak sebut. Dalam dalil tak sebut. Tetapi melalui takwil ada huraiannya. Contohnya apa? Tolong padam sekejap. Boleh. Siapa-siapa. Sekejap. Okey. Al-muawwal iaitu yang berlaku takwil. Maksudnya ada dalil kan. Secara jelas kita tak faham benda tu. Tapi bila ditakwilkan, bila dihuraikan, barulah kita faham maksud dalam dalil ataupun dalam hadis tersebut. Okey, tak apa, kita baca dulu. Kemudian al-mantuq ialah yang tersurat dan al-mafhum ialah yang tersirat. Mantuq dan juga mafhum. Mantuq yang tersurat, mafhum yang tersirat. Kalau memang jelas dalil itu menceritakan tentang sesuatu, okey, maknanya ditulis. Okay, tapi kalau apa dia dalil tu dia tak ceritakan tentang satu benda, tapi difahami. Ini namanya mafhum. Al-muthbit ialah yang menetapkan. Al-muthbit yang menetapkan sesuatu, dan an-nafi ialah dalil yang menolak. Dalil yang menolak sesuatu perkara. Okey. Yang kelima, dalil yang memindahkan hukum asal ke atas dalil yang menetapkan hukum asal. Kerana dalil yang memindahkan membawa lebih ilmu. Maksudnya kat sini, kalau ada satu dalil, okay, yang
Asal satu hukum tu ialah halal. Kemudian dalil tu mengatakan benda tu haram. Dia pindahkan hukum asal tu. Macam kita dah bincang sebelum ni kan, berkenaan dengan siapa? Berkenaan dengan Maimunah dengan Ibnu Abbas. Okey. Jadi Ibnu Abbas mengatakan haram asal. Betul tak? Mana Nabi sedang muhrim. Dia berkahwin dengan Maimunah. Siapa dia? Maimunah sendiri mengatakan Nabi telah bertukar menjadi daripada muhrim menjadi halal, ataupun menjadi telah bertahallul daripada ihramnya. Okey, kita baca dulu. Al-am al-mahfuz, umum yang terpelihara, iaitu yang tidak pernah dikhususkan, dengan al-am al-mukhassas, umum yang dikhususkan. Tahu tak benda ni? Kan minggu lepas saya rasa kita baru hurai yang ni. Okey, kalau minggu lepas pun lupa tak tahulah kan. Kan? Contohnya yang tu, yang apa dia, masuk masjid tu kan, saya tulis kan. Masuk masjid waktu, ada waktu dilarang masuk masjid. Kan? Waktu solat. Waktu yang dilarang solat masuk masjid pula. Masuk masjid boleh masuk, cuma solat tu. Solat tahiyatul masjid. Okay. So ada dua waktu yang dilarang kan? Dilarang. Tapi hadis yang melarang tu telah pun dikhususkan dengan sesuatu. Kemudian bertembung pula dengan dalil lain yang tidak pernah dikhususkan. Maka dalil am itu telah pun al-amul makhsus, am yang telah dikhususkan. Boleh jumpa dengan al-am, al-amul mahfuz dengan al-amul makhsus ataupun mukhassas. Am yang telah pun dikhususkan, level dia bawah daripada am yang masih lagi terpelihara. Okey. Kemudian dalil yang mempunyai lebih banyak sifat penerimaan ke atas dalil yang kurang sifat penerimaannya. Maksudnya apa? Kalau kita jumpa dalil yang hadis tu riwayatnya Bukhari, Muslim, siapa lagi? Dan juga Ashabus Sunan Al-Arba', Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi dan juga Ibnu Majah, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau Tirmizi, kan? Atau Abu Dawud. Sahajalah tu. Okey. So kita ambil yang mana satu? Hadis yang pertama lebih kuat sifat penerimaannya. Okey. Sifat dia tu yang menunjukkan dia tu diterima lebih kuat daripada hadis yang kedua. Okay, ini sebagai contoh umum dulu. Okey, kemudian 1.8, tuan punya kisah ke atas orang lain. Tuan punya kisah ni apa? Macam juga contoh Maimunah tu, dia menceritakan tentang diri dia dengan orang lain cerita tentang diri dia. Lain lah kan, pasal kita ada maklumat lebih banyak tentang diri kita. Okay? Sebab tu kalau ada urusan yang berlaku di negara lain, kita nak dapat maklumat, kena ambil daripada orang tu lah, orang negara tu. Kita tak boleh nak hurai tentang negara dia berkenaan menggunakan cara kita memahami negara kita. Kan? Ini disebutkan sebagai fiqhul waqi'. Okay, dekat Arab Saudi tak boleh macam ni, kerana kat Malaysia boleh. Kenapa Arab Saudi tak boleh? Kan? Kat Arab Saudi, contohlah kan agaknya perempuan kat sana dia tak dibenarkan bawa kereta, walaupun itu adalah satu perbincangan kan. Tapi dia orang tak benarkan. Kenapa dia orang tak benarkan? Okay? Kita tak boleh kata kita benarkan, jadi Arab Saudi pun kena benarkan. Kan? Tak, dia benda tu tak boleh nak disamakan. Ada kadang-kadang ijtihad yang berbeza dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Yang kedua, berkenaan dengan al-ijma', ditarjihkan al-ijma' al-qat'i ke atas al-ijma' al-dhanni. Ijma' qat'i ialah ijma' yang mu'tamad, yang jelas, memang jelas menunjukkan satu benda itu telah pun diijma'kan oleh para ulama. Dengan satu ijma' yang mungkin seorang kata ijma', tapi seorang lagi kata dia ijma' kecuali ada seorang tu khilaf. Kadang-kadang berlaku gitu kan, perkara ni ada ijma' tapi ada seorang tu dia tak setuju. Macam mana ijma' seorang tak setuju? Okey. Dan yang ketiga, al-qiyas, ditarjihkan al-qiyasul jali. Dah tahu kan qiyasul jali ni? Rasanya tahu lah kan. Jali ialah yang jelas. Jali zahir lebih kurang sama. Dan al-qiyasul khafi, qiyas yang masih lagi samar-samar ataupun yang masih lagi tersembunyi. Okey. Jadi ini adalah satu perbincangan sebenarnya yang penting. Okey, berkaitan dengan
sekiranya berlaku apa dia panggil ni, khilaf kan antara satu dalil dengan satu dalil yang lain, okay, yang mana kita tak boleh nak jamak dan kita juga tak boleh nak nasakh. Kita pergi kepada tarjih. Okey. Tapi sebelum tu saya nak ceritakan berkenaan dengan jamak itu sendiri. Berkenaan dengan jamak itu sendiri, setengah-setengah ulama telah merumuskan ada sekitar 50 lebih kan cara untuk nak menjamakkan antara dalil dengan dalil. Ya, jadi maknanya yang sebenarnya dekat nombor 1 tu pun dah kita dah lekat kat situ dah. Kan secara umumnya nampak dua dalil bercanggahan, biasanya boleh jamak, biasanya lah. Okey, tapi kalau tak boleh, pergilah kepada yang seterusnya, iaitu an-nasakh. Kalau tak boleh juga, pergilah kepada seterusnya, iaitu at-tarjih. Okey, ada apa-apa nak tanya? Saya nak cuba cari contoh-contoh dulu sekejap sementara okey. Kena bersedia untuk catatkan contoh-contoh yang ada ni. Yang pertama ialah an-nass terhadap al-zahir. Okey. Sekejap Qadam al-qiyas. Okey. Kemudian al-zahiru 'ala al-mu'awwal. Fa-an-nass al-khas fi okey. Okey. An-nass dan juga al-zahir. Pertama sekali, bezalah, kita ulang balik semula. Beza antara nas dengan zahir ialah nas itu tidak ada maksud lain kecuali yang dinyatakan dalam dalil. Okey. Yang kita sebut tadi 100% tu. Kemudian kalau zahir pula ialah yang ada kemungkinan lain, walaupun itulah yang terbaik, yang itulah maksud yang paling kuat dalam dalil tu. Maksudnya macam saya sebut tadi, lebih kurang 80%. Okey. Masih lagi ada kemungkinan, tapi kemungkinan yang amat tipis. Okey, contohnya ialah berkenaan dengan zakat al-huli. Zakatul huli ini ialah zakat untuk barang dipanggil perhiasan wanita. Okey, barang bukan barang lah, panggil apa? Emas kan? Barang kemas. Okey, barang kemas. Barang kemas, ada nas, okey, ada nas yang khusus berkenaan dengan perkara ni, iaitu perempuan yang datang kepada Nabi SAW dan pada tangan anak dia ada apa dia, barang kemas, emas lah. Dia panggil apa kalau dekat gelang okay, gelang emas. Maka Nabi SAW mengarahkan untuk keluarkan zakat. Okey, Nabi arahkan untuk keluarkan zakat. Okey. Kemudian ada nas, ada dalil yang umum. Okey, mengatakan ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidak ada seorang pun yang mempunyai emas ataupun fiddah, iaitu perak, yang tidak mengeluarkan haknya, iaitu zakatnya, kecuali datang pada hari kiamat nanti
Okey. Sufihat lahu safaihu min nar, akan dipanaskan secebis daripada neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dan akan dipanaskan dalam api neraka. Fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Okey, jambuhu dia akan di macam dia panggil apa, kuda bila letak apa perkataan itu, yukwa ni ialah kalau dulu kan ada dalam perubatan, kalau binatang tu dia ada penyakit, kita panaskan besi, kita letak kat kulit dia tu, namanya apa? Bahasa Arab panggil kai. Okey, kai. Pelali. Ubat pelali ke? Dan besi panas tu letak kat, untuk hilangkan apa? Jarab tu, untuk hilangkan, dia panggil kudis tu. Ataupun bukan kudis, satu lagi apa? Yang gatal-gatal ni dia panggil kurap. Kurap, untuk hilangkan kurap tu. Okay, kalau letak ubat, letak krim kan, kurap tu dia jadi lebih besar lagi. Bisa krim kan. Kan? Tapi letak benda tu hilang. Okey. Jadi siapa yang tak bagi zakat, maka akan diletakkan kai atau besi itu pada badan dia, kepala dia dan belakangnya. Okey, itu satu hadis. Okey. Jadi dalam perkara ni, dalam perbincangan berkenaan dengan barang kemas, bayar zakat ke tak bayar zakat kan, so ada perbincangan kat situ. Ada yang mengatakan tak perlu bayar zakat. Ada orang yang mengatakan apa dia, tak perlu bayar zakat kerana Nabi sebut apa dia, Nabi sebut umum emas dengan perak. Nabi tak kata pun yang apa dia barang kemas. Tapi kalau dah jumpa barang kemas, memang berkenaan dengan barang kemas. Okey, jadi kita dahulukan yang itu daripada dalil lain yang umum yang mungkin membawa maksud tu. Okey, dah tak ada lagi, tak boleh lagi dah nak berbincang dalam masalah ni kerana Nabi dah sebut berkaitan secara langsung berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan zakatul huli, iaitu miskatan tadi. Apa dia? Gelang yang dipakai. Kan, bila gelang dipakai itu maksudnya apa? Barang kemas lah. Okey. Ini satu contoh. Okey. Kemudian contoh yang kedua, az-zahir ke atas muawwal. Zahir ialah yang menunjukkan kepada sesuatu secara jelas. Okey. Muawwal pula ialah yang menunjukkan kepada sesuatu dengan takwil, perlu kepada huraian. Okey. Kalau kita baca je dah jelas hukum dia, maka tidak ada masalah. Kan, itu adalah zahir. Contohnya, la nikaha illa biwali. Kan, tiada nikah kecuali dengan wali. Zahirnya wali adalah syarat untuk kesahihan nikah. Betul tak? Bila kita sebut la nikaha illa biwali, Nabi SAW bersabda tiada nikah kecuali dengan wali. Okay, artinya kalau tak ada wali tak sah. Baca tu pun dah faham dah. Okay. Tapi kalau orang kata maksud hadis itu ialah la nikaha kamilun, tiada nikah yang sempurna kecuali dengan wali. Okey, jadi hadis ini maksudnya ialah sempurna, bukannya sah. Faham tak? Okey, tiada nikah kan, itu perbincangan ulama kita. Bila sebut tiada nikah, ada dua maksud. Pertama, tiada nikah yang sah kecuali dengan wali. Kedua, tiada nikah yang sempurna kecuali dengan wali. Sempurna ni maksudnya kalau kita minum, kalau kita buat apa, kalau kita solat kita tu dapat, kalau pahalanya 10 dapat 8. Sah tak? Sah tak? Sah kan? Okey. Kalau kita solat, kita tak ambil wuduk, sah tak? Tapi solatnya khusyuk. Kan? Khusyuk lah tak mana pun, macam mana pun tak boleh kerana tak sah. Kan, yang tadi tu dia ambil wuduk, tapi solat tu dia teringat ni kan, sampai tertambah sampai jadi 6 rakaat, ataupun jadi 5 lah, tak sampai 6 kan, jadi 5 rakaat. Okey. So macam mana, sah ke tidak sah? Jawapannya sah, tapi tak sempurna. Itu beza antara sah dengan sempurna. Kalau ada orang yang mengatakan hadis ini bukan maksudnya apa dia panggil tu, tiada nikah yang sah, tapi maksudnya adalah tiada nikah yang sempurna. Okey, dia mentakwilkan perkara tu. Apa kita nak buat? Okey, apa kita nak buat? Kita mengambil yang zahir daripada hadis.
Okey, maksud yang zahir pada hadis itu yang kita ambil. Kita tak ambil maksud yang muawwal, yang ditakwilkan. Boleh? Okey. Anak siapa bising? Okey. Okey, kemudian mantuq alal mafhum. Mantuq alal mafhum. Boleh tegur orang sikit tak? Kan? Cuba masuk beritahu senyap. Dia kalau bapak dia tak tahu, dia kawan lain baru dia dengar. Okey. Mantuq ialah sesuatu yang menunjukkan, lafaz yang menunjukkan sesuatu dengan lafaz itu sendiri. Okey. Mafhum pula dalil yang menunjukkan sesuatu tapi bukan dengan lafaz tu. Okay, secara mafhum, okay, secara tersirat. Okey. Contohnya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya, menjadikannya najis. Kemudian, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, okey, hadis yang pertama saya ulang balik, sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Okey, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sekiranya air itu sampai kepada 2 kolah ataupun qullatain, okey, air itu tidak menjadi najis. Okey. Okey. Okey, baik. Dalil yang pertama tu adalah dia panggil mantuq. Air itu suci, tidak menjadi najis. Air yang kedua, kalau sampai 2 kolah, maka apa dia? Dia tidak akan menjadi najis. Okey. Yang pertama itu adalah mafhum, yang kedua adalah mantuq. Maksudnya sekarang ni, sekiranya air itu tak sampai kepada 2 kolah. Sekiranya air tak sampai kepada 2 kolah. Kemudian apa? Kemudian jatuh najis kat situ. Tapi tak berubah. Okey, tapi tidak berubah. So kita nak ambil apa? Kita mengatakan mantuq didahulukan daripada mafhum. Okey, mantuqnya ialah air itu suci dan tidak menjadi najis. Mafhumnya ialah sekiranya sampai 2 kolah tak menjadi najis. Artinya kalau tak sampai 2 kolah, masuk najis? Najis tak? Najis walaupun tak berubah. Walaupun tak berubah warna, tak berubah rasa dan sebagainya. Tapi kita mendahulukan mantuq dekat sini, okey, yang tersurat, yang tertulis ataupun yang disebut, dan kita melewatkan al-mafhum, yang tersirat tu. Boleh faham tak kat sini? Lebih kurang boleh faham Okey, baik. Okey, kemudian seterusnya ialah al-musbit, didahulukan ke atas an-nafi. Okey, al-musbit ialah yang menetapkan, dan an-nafi ialah yang menafikan, yang menolak sesuatu perkara. Okey, kenapa al-musbit didahulukan? Kenapa? Apa istimewanya musbit terhadap an-nafi? Ada lebih kurang jawapannya pada 1.5. Membawa lebih ilmu. Orang yang mengatakan tak ada, contohnya kan, ya, awak tahu tak apa berlaku pagi tadi? Tak tahu? Tak tahu tak apa yang berlaku kepada kapal terbang tu? Tahu tak? Oh, tak tahulah pula. Kan tiba-tiba orang kata, saya tahu, saya ada maklumat. Okey, siapa ada lebih ilmu kat sini? Yang kata tak tahu ke yang kata tahu? Yang kata tahulah. Sebab tu musbit, yang menetapkan sesuatu ilmu, satu perkara, ilmu dia lebih daripada an-nafi, yang menafikan, yang mengatakan tak ada. Okey? Baik. Okey, contohnya ialah
satu contoh yang dibawa oleh al-Imam yang merupakan mazhab Imam Ahmad, tak apa, iaitu pertama, penafian bahawa Nabi SAW puasa Ashar Zulhijjah, 10 hari yang ke-10 bulan Zulhijjah. Hadis yang kedua mengatakan Nabi SAW puasa Zulhijjah. Pertama mengatakan tak puasa, kedua mengatakan puasa. Nak ambil yang mana? Puasa. Nak ambil yang puasa lah, kerana puasa itu musbit, mengiyakan. Asalnya tidak kan? Asalnya ialah tak puasa lah. Okay? Asal pada orang ialah tak puasa. Kalau dia puasa, artinya dia dah buat satu benda yang tidak biasa. Okay? Ada ilmu tambahan. So pada isbat itu mengatakan dia berpuasa, ada ilmu yang lebih. Okay? Boleh? Okay. Macam bening sikit je ke? Okay. Contoh lain mungkin ialah contoh lain lah kan, mungkin ialah siapa yang pegang kemaluannya hendaklah dia berwuduk. Hadis yang kedua, tak perlu wuduk kerana dia sebahagian daripada engkau. Dia adalah anggota sebahagian daripada engkau. Saya tambah macam telinga, macam hidung kan, kalau pegang tak ada masalah. Okey. So nak ambil yang mana? Ini contoh lah, ini contoh. Okey, kalau tarjih berlaku kat situ, okey, kita mengatakan yang mengatakan ya perlu didahulukan daripada yang mengatakan tidak. Okey. Tapi Syekh Ibn Utsaimin sendiri mengatakan yang dua contoh yang dibawa tadi itu sebenarnya boleh jamak, tak perlu ditarjihkan. Okey. Dia kata apa? Dia kata hadis yang menafikan ala nafyil wujub, hadis talq tadilah. Okey, hadis yang mengatakan tidak perlu basuh kemaluan. Okey, kemudian hadis yang mengatakan perlu basuh kemaluan. Okey, Ibn Utsaimin dia jamakkan, dia mengatakan apa? Sekiranya dia pegang kemaluannya, wuduk tak wajib tetapi disunatkan. Nampak tak? Maknanya kalau tak perlu nak tarjih, kita tak perlu tarjih, kita jamak terus. Sebab tu saya sebutkan tadi kan, kebiasaannya bila berlaku percanggahan, kaedah yang pertama tu, langkah pertama dah selesai lah kebiasaannya. Okay, mungkin sebagian ulama' dia pergi langkah pertama, dia kata tak boleh ni larang, ni kata boleh kan. Contohnya macam kita kekal dengan contoh ni, iaitu siapa pegang kemaluan kena ambil wuduk, wajib kan. Siapa yang pegang kemaluan tak perlu ambil wuduk kerana dia macam pegang anggota badan yang lain. Okey. Jadi kalau kita kata wajib dah bercanggah dua ni, kena tarjih. So tarjih kita akan mengambil yang pertamalah, yang mewajibkan. Tapi Utsaimin kata, kenapa pula nak kata kena sebut wajib? Tak payah sebut wajib, sebut mustahab lah, sebut sunat kan. Dia adalah kenapa diturunkan daripada wajib kepada sunat, kerana ada dalil yang mengatakan tak perlu. Faham tak? Kalau ada dalil itu sahaja, hukum dia wajib. Tapi bila ada dalil lain yang mengatakan tak perlu, hukum wajib tu dia turun sikit, jadi sunat. Itu pun satu cara lah. Okay? Jadi usul fiqh ni dia macam satu macam boleh lepas tak sekarang ni? Dia lebih kepada, kalau nak sedapkan kopi ni, letak lagi apa dia? Letak apa? Tak krima. Krima pun rasa tak sedap, tambah lagi apa? Dia panggil apa tu? Yang susu yang Allahu Akbar. Arab Saudi biasa guna susu tu, dia tak guna susu yang pekat manis ni. Dia guna susu apa satu lagi tu? Sejat apa? Susu sejat. Dia letak teh Lipton satu untuk satu ni, letak air panas, letak gula, letak susu sejat. Kita mula-mula tu kata biar betul kan, biar minum sedap pula kan. Tapi kita biasa letak pada teh Lipton, kemudian letak air panas, letak susu pekat manis. Betul tak? Okay. Jadi apa yang saya cuba nak nyatakan di sini melalui huraian Syekh Ibn Utsaimin ialah perkara ni kadang-kadang kita perlu gerakkan sikit minda kita. Okey, kadang-kadang
Kalau nak kata wajib memang kena tarjih. Tapi kalau tak, you tak kata, kalau kamu tak kata wajib, kata sunat, kamu boleh keluar daripada level yang ketiga, iaitu tarjih, pergi kepada level yang pertama, iaitu jamak. Dan secara umumnya ulama lebih suka jamak daripada tarjih. Okey. Baik. Kemudian al-am al-mahfuz dengan am yang, betul tak? Dalil yang memindahkan hukum asal ke atas dalil yang meletakkan hukum asal, kerana dalil yang memindahkan itu membawa lebih ilmu. Ini mungkin huraian jugalah kepada apa dia, al-musbit dengan an-nafi tadi tu, lebih kurang. Okay? Kalau ada dalil yang bawa ilmu yang baru, ilmu yang lain, maka dalil itu didahulukan. Contohnya lebih kurang sama dengan 1.4. Kemudian al-amul mahfuz, am yang terpelihara. Okay, yang belum lagi dikhususkan ke atas am yang mukhassas, am yang telah pun dikhususkan. Okey, contohnya yang kita baca tadilah, yang kita dah bincang. Kalau masuk masjid, kalau salah seorang daripada kamu masuk masjid, jangan duduk kecuali selepas sembahyang 2 rakaat. Okey. Kemudian hadis yang kedua, tiada solat selepas solat subuh dan selepas dan sehingga terbit matahari. Okey, so ada dua umum. Umum yang pertama merangkumi waktu, dan umum yang kedua merangkumi solat. Kan? Okey, satu lagi umum tu merangkumi solat. So kita mengatakan umum mana yang didahulukan? Umum kalau masuk masjid jangan duduk kecuali selepas sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Kerana umum ini masih terpelihara, tak ada lagi dalil yang mengkhususkannya. Berbeza dengan umum yang satu lagi, di mana telah pun dikhususkan. Dikhususkan dengan apa? Dia dikhususkan dengan kat sini dengan masuk masjid di Masjid Haram, masuk Masjid Al-Haram, masuk waktu lepas subuh. Kan? Kita buat tawaf. Lepas tawaf boleh tak kita sembahyang 2 rakaat? Tak terbit lagi matahari? Jawapan dia boleh, kerana bersama setiap tawaf ada 2 rakaat. Okey? Nah, jadi telah pun dikhususkan. Bila dah dikhususkan, dia lawan dengan umum yang masih lagi tak dikhususkan, masih terpelihara. Umum yang terpelihara ini dijaga. Okey? Dia dahulukan. Yang begitu juga saya rasa saya dah sebutkan hadis ni, iaitu orang yang datang lepas subuh, dia sembahyang kat rumah dah subuh. Mana datang ke masjid, dia dapati orang tengah sembahyang lagi. Jadi mereka tak sembahyang lah, tapi Nabi mengatakan sembahyang. Dia ikut, kalau datang ikut. Maknanya kalau pada dua orang ni subuh dia dah buat dah. So hadis tu mengatakan lepas subuh dia lah. Tapi lepas subuh dia, Nabi masih lagi suruh sembahyang bersama dengan jemaah. Okey. Okey, baik. Kemudian dalil yang mempunyai lebih banyak sifat penerimaan. Okey. Kat sini contohnya ialah yang hadis syadz dengan hadis mahfuz. Okey, hadis syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, tetapi bercanggahan dengan yang lebih thiqah lagi. Okey, saya meriwayatkan satu hadis, tiba-tiba ada seorang ustaz tu dia lebih hebat daripada saya. Dari sudut hafalan dia, dari sudut apa dia? Dari sudut dia panggil maklumat dia, dia mengatakan sesuatu yang bercanggah dengan saya. Nak ambil siapa? Ambil dia. Sama tak? Okey. Ataupun semua sama, mungkin sama. Ada 5 orang, satu mengatakan adalah halal, 4 mengatakan haram. Dan mereka ni semua sama. Dari sudut level hafal 1000 hadis, 1000 hadis. 1000 tu kira sikit lah kan, tapi kira banyak pada kita. 1000 hadis. Semua hafal 1000 hadis, semua hafal Al-Quran, semua dah baca tafsir Ibn Kathir. Satu, dia orang gerak sama pengajian. Tapi tiba-tiba bila keluar satu hukum, lepas dah kerja tu keluar satu hukum, seorang ni mengatakan halal, yang 4 mengatakan haram. Kita kata 4 itu adalah pendapat yang mahfuz, ini pendapat yang syadz. Kalau hadis dia syadz, hadis yang ni adalah hadis yang mahfuz. Okey. Begitu juga yang contoh kat sini ialah antara riwayat Maimunah dengan Ibnu Abbas berkenaan dengan Nabi kahwin Maimunah dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan haram. Haram tu maksudnya berihram. Okay, kita dah bincang dulu. Okey.
Okay, contoh lain mungkin ialah kalau hadis tu riwayat Bukhari, Muslim dan sebagainya kan. Okey. Tuan punya kisah ke atas orang lain, hadis yang contohnya antara Ibn Abbas dengan Maimunah. Kemudian ijma' yang qat'i ke atas ijma' yang zanni. Okey. Kita dahulukan ijma' yang qat'i. Tapi Syekh Ibn Utsaimin dia tak bawa contoh pula lah untuk ijma' ni. Tapi tak apalah, dia yang pentingnya kalau berlaku benda tu. Ada ijma' mengatakan, saya tak Syekh pun tak bawa contoh, saya pun tak tahu nak bawa contoh apa. Yang pentingnya kalau berlakulah benda tu, ijma' tu katalah 5 orang mengatakan ijma', dengan seorang mengatakan ijma'. Okey, pada satu benda seorang satu mengatakan macam tadi juga haram, satu mengatakan halal. Okey, bercanggahan dalam satu masalah. Kalau berlaku gitu, ijma' yang qat'i yang lebih kuat itu, iaitu yang apa? Yang disepakati oleh lebih ramai lagi, dengan ijma' yang disebut oleh seorang. Ijma' yang disebut oleh seorang ni kita letak belakang sikit. Okey. Qiyasul jali dengan qiyasul khafi. Okey. Qiyasul jali ialah qiyas yang memang jelas perkaitan antara punca dengan hukum, dengan asal dengan fara', ada kan? Okey, qiyas yang khafi ni tak berapa jelas sangat. Jadi benda ni boleh rujuk kat sana lah lebih kurang. Okay, kalau ada qiyas yang jali, kita dahulukan qiyas yang jali daripada qiyas yang khafi. Apa contohnya? Cuba tengok sekejap, ada tak? Contoh sebelum ni ada tak? Muka surat, tak ada muka surat kat sini. Saya muka surat apa Syekh? 106 Syarat-syarat qiyas. Okey. Ada kan jali dengan khafi tu? Al-qiyasul jali kan? Qiyasul khafi, pengharaman riba dalam al-ashnan diqiyaskan terhadap kepada pengharaman riba dalam gandum, kerana sebabnya ialah kedua-duanya tergolong dalam perkara yang ditimbang. Okey, sebab ini tidak terdapat dalam nas. Okey, ijma' dan bukan sebab yang pasti, kerana tiada perbezaan antara asal dan cabang. Ini kerana ada kemungkinan dibezakan antara dua benda tersebut. Nampak tak? Kat sini punca ataupun sebab itu adalah daripada istinbat ulama. Istinbat. Ya, sebagian ulama mengatakan kenapa kita nak qiyaskan, apa punca dia, ataupun apa sebab dia, illah dia apa. Okey, ditimbang. Yang ni ditimbang, yang ni ditimbang. Okey. Tapi ada qiyas ni dia tak kuat. Kalau dalam perbincangan tu mungkin qiyas ini kalau bercanggahan dengan qiyas qiyas yang jali, dia qiyas itu boleh ditolak kerana penentuan illah dia masih lagi boleh dipertikaikan. Okey. Tak ada contoh yang dinyatakan di sini, tapi begitulah dia punya, dari sudut teorinya begitu. Kalau ada qiyas yang jali bercanggahan dengan qiyas yang khafi, kita dahulukan qiyas yang jali, yang jelas. Okey. Tak apalah, saya rasa muka surat ataupun perbincangan nombor 17 ni dia lebih kepada nak memberi garis panduan. Okay, biasanya benda ni contoh-contoh sebahagiannya dinyatakan dan sebahagiannya mungkin tidak dinyatakan atas dasar kan? Atas dasar apa? Atas dasar tak ada contoh, ataupun tak ada contoh yang sesuai. Okay, tak ada contoh yang sesuai. Yang saya tengok tadi ialah huraian Syekh Ibn Utsaimin sendiri berkenaan dengan bahagian ni. Okay, bila dia mensyarahkan, ada orang catat balik semula dan letakkan benda ni. Okay. Dan biasanya formula ni kita akan gunakan bila memang masuk dalam apa dia panggil ni, dalam praktikal. Barulah kita akan teringat, oh ni macam ni, ni macam ni.
Dan ini adalah nas, ini adalah zahir. Okay, kita dahulukan nas. Ataupun kita bacakan hadis ini adalah mantuk, dan mantuk didahulukan terhadap mafhum. Oh, baru kita faham. Okey? Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Zakat emas tu ada pendapat Syekh Al-Albani cakap zakat emas gelang terus warna emas haram akibat. Jadi kalau bila benda itu haram, macam mana boleh jadi ada zakat emas tu? Okey, yang dimasukkan di situ ialah az-zahabul muhallaq. Okey, zahab emas yang berpusing, macam yang bulat lah, belengkar. Maksudnya apa dia panggil ni? Cincin. Kemudian gelang masuk gelang dan sebagainya lah, yang dia akan bertemu balik tu. Okey, muhallaq tu. Okey, di sini pun ada perbincangan lah. Secara umumnya Syekh Al-Albani mengatakan ada dalil mengatakan perkara tu. Tapi ulama' lain mengatakan walaupun dalil itu ada perbincangan sama ada dia tak sampai ke tahap haram. Okey, dan mereka lebih mengambil pandangan jumhur yang mengatakan benda itu tidak haram. Okey, dalil-dalil yang menunjukkan macam tadilah kan. Nabi tak kata tak boleh terus. Nabi kata bayar zakat ke tak. Okey, so apa pun dalam perkara khilaf macam ni, saya rasa kita pertama kita kaji, kemudian kita ambil satu pandangan. Okey, dan kalau ada orang lain ambil pandangan lain pun tak ada masalah lah. Itu yang saya boleh berikan komentar ringkas begitulah. Okey. Saya nak kaedah kita kedua. Yang mana? Kita kan macam solat kan. Selepas rukuk tu terus macam mana ulama ikut guru tadi? Dari mana dia orang ambil? Dari mana dia orang ambil? Kita nak pergi ke praktikal sikit lah kan. Lepas solat pula, masa solat sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Dan letak tangan kat mana? Nak letak tangan dekat kan, kita rukuk ni sami Allahu liman hamidah bawah ataupun sami Allahu liman hamidah di dada. Mana? Hadis Nabi tu cakap macam mana orang faham macam Nabi baru kata? Hadis Nabi cakap macam mana? Balik keadaan asal. Seperti keadaan asal. Sehinggalah kembali apa dia panggil, setiap dia panggil apa ni? Dia panggil ni apa? Sendi ke tempat asalnya. Okey, kalau nak pasti lagi cari buku kitab solat Nabi tu, buat sini sekarang. Kalau nak tapi secara umumnya itu maksud dia. Sebab tu berlaku khilaf dalam mafhum kan. Sami Allah liman hamidah kembali kepada asal. Okey, orang yang mengatakan tangan letak kat bawah, asalnya bila berdiri macam itulah. Ada orang tiba-tiba asal berdiri macam ni. Kan? Okey, aku asal. Okey. Ulama yang mengatakan kat sini apa dia? Asal sebelum rukuk macam ni. Tak? Allahu Akbar. Okey, ini asal sebelum rukuk. Okey, so kembali kepada asal sinilah. Jadi dia dalam mantuk dan mafhum kan? Dia dalam mafhum tu sendiri. Bolehlah mantuk dengan mafhum. Cuma kat sini mantuk dia bukan mantuk lagi lah, dia mafhum. Okay, dua-dua mafhum. Mafhum kepada yang itu apa dia? Mafhum kepada hadis tu. Adakah mafhumnya letak kat sini asal tu begini, ataupun asal tu maksudnya ialah begini? Okey. Mafhumnya ialah kembali kepada tempat asal kan? Itu adalah mantuknya. Kita tengok sekejap lagi lafaz yang secara khusus tu. Jadi bila berlaku gitu, sama juga dia dalam perkara ni, setiap seorang kita bincang. Datang seorang ustaz, dia pun nyatakan dalil dia, mafhum dia, macam mana dia boleh sampai kepada hukum ni ialah sekian. Okey, seorang lagi pula mengatakan macam mana dia boleh sampai kepada hukum yang lain sikit ni ialah sekian. Okey, jadi kita dengarlah. Kita dengar dan kita ambil salah satu. Syekh Ibn Utsaimin sendiri bila ditanya tentang dua pandangan daripada dua ulama,
Nak ambil yang mana satu? Dua tu tak berapa, tak berkenaan dengan satu perkara, tapi agak berbeza. Nak ambil yang mana? Apa jawapan Ibn Uthaymin rahimahullah? Dia kata apa? Okey, jazakallahu khairan. Cuba cari ya. Boleh? Ni bahasa Melayu ni, kalau bahasa Arab saya cari sendiri. Dia kata, lihatlah kepada siapakah di antara mereka berdua yang lebih, satu, ilmunya, dan lebih waraknya. Kan? Kalau kita rasa macam sama, dia dua ulama ni hebat. Kan, dari sudut kehebatan ilmu sama. Dia kata pertama tengok ilmu lah, siapa yang lebih ilmu kita ambil. Kalau ilmu pun sama juga, ambillah siapa yang lebih warak. Ya, siapa lebih warak ni? Warak ni maksud dia apa? Warak ni bukannya tunduk, kan jalan, tunduk. Tak, bukannya itu. Warak ni ialah dari sudut, kan, dari sudut pengamalan dia, penghayatan dia terhadap Islam. Okey? Dan lepas tu kita memang terpaksa, bukan terpaksa lah, kita perlu dia panggil berlapang dada dalam masalah ni. Okay, tak perlu kita nak kata masuk Malaysia tangan kena bawah kan gitu kan. Masuk Arab Saudi tangan kena kat atas, tak. Berlapang dada lah. Okay, kerana ini adalah masalah fiqh yang boleh berlapang dada, bahkan wajib berlapang dada. Okay, dalilnya banyak kan. Macam Umar bin Al-Khattab pegang dia pegang baju kawan seorang sahabat tu, siapa nama dia, dan bawa kepada Nabi. Saya dengar dia baca lain daripada apa yang saya baca. Nabi kata arsilu, lepaskan dia dulu kan. Jadi tak boleh nak sambil-sambil tu macam orang kata menjadikan dia takut kan. Dia baca wahai Umar, baca wahai fulan. Okey, dengan itu kan, hakadha nazalat, beginilah turun dan beginilah turun. Ya, jangan berselisih dalam perkara ni. Nabi larang berselisih dalam perkara begitu. Okey, dia kata kat sini thumma rafa'a hatta akhadha kullu 'udwin ma'khadahu thumma sajad. Okey. Dalam bahasa Melayunya, lalu beliau berdiri dan bertakbir, kemudian membaca surah lah kan. Lalu rukuk dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya hingga setiap ruas tulang menempati tempatnya. Kemudian beliau bangun dari rukuk sehingga setiap ruas tulang kembali ke tempatnya semula. Itulah dia. Okey. Hatta akhadha thumma rafa'a hatta akhadha kullu 'udwin ma'khadahu. Kan, kembali ke tempatnya semula. Okey, tempatnya semula inilah yang jadi perbincangannya. Tempat semula berdiri ke tempat semula sebelum sujud, sebelum rukuk. Okey, ada dua pandangan kan. So kita tak kisah sangatlah. Ada yang mengatakan tempat berdiri sebelum rukuk. Ada yang mengatakan berdiri. Okey, itu berlaku dua pandangan. Okay, di samping mungkin dalil-dalil yang lain. Okey. Jadi dalam perkara ni, macam yang kita sebutkan, tak perlulah kita nak kalau dia sami Allah liman hamidah kat sini, kita kata aku tak nak sembahyang belakang dia. Tak boleh macam tu kan. Okey. Selesai tu. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Okey, ada soalan lain? Okey, boleh. Ini secara ringkaslah kita tahu kaedah ni supaya senang. Pada saya bukan senang kita nak buat benda tu, tapi senang bila kita nak baca buku. Betul tak? Sekarang ni banyak buku-buku ini adalah mantuk. Okey, yang bercanggahan dengan mafhum. Letih pula apa dia mantuk, apa dia mafhum ni. Lepas tu pula yang terjemahkan tu dia macam terjemah untuk ustaz-ustaz, dia tak terjemah untuk orang. Kan, dia tak huraikan 1 ataupun 12 ke, mantuk ialah sekian. Dia tak buat yang tu. Dia kira siapa baca ni dah baca dah usul fiqh. Kan? Kita yang tak baca usul fiqh ni terpinga kat situ. Ya tak? Qiyas ini adalah khafi bercanggahan dengan qiyas yang jali. Khafi jali apa dia pula kan? Kita tahu jeli adalah kan. Okey. Contoh begitulah. Okey.
Saya ada letak apa dia panggil ijtihad, taqlid. Agaknya kalau nak letak percentage sikit kan, kita ada nas, an-nas, kemudian kita ada al-zahir, kemudian kita ada apa? Bukanlah, rasanya ada dah sebelum ni kot. Tak, mula-mula dulu saya letak dah rasanya. Cuma saya teringat kat sini. Ilmu tu al-ilmu ada tak? Ada tak siapa yang ingat? Allah musta'an. Al-ilmu, pengetahuan. Kalau kat sini muka surat 20 lah, situ tak ingat berapa. Al-ilmu, tajuk nombor 3. Cuba rujuk sana sekejap. Tajuk nombor 3, al-ilmu, al-jahlul basit, al-jahlul murakkab, al-dhan, al-waham, al-syak. Okay, saya nak terjemahkan ni pun agak pening jugalah. Pasal apa? Al-ilmu, ilmu pengetahuan. Al-jahlul basit, kejahilan yang mudah. Al-jahlul murakkab, kejahilan yang bertindih. Al-dhan, sangkaan. Al-wahmu, keraguan. Al-syak, tidak pasti. Pada bahasa kita agaknya sangkaan, keraguan dan tidak pasti sama kan? Bahasa kita, betul tak? Tapi kalau bahasa Arab lain. Al-dhan ialah pengetahuan tentang sesuatu di mana peratus kemungkinan lebih daripada pendapat yang lebih kuat. Lebih kepada pendapat yang lebih kuat. Maksudnya kalau ilmu tu 100%, kan? Okey, al-jahlul basit tu kira memang 0% lah, dia memang tak tahu terus. Okey, jahlul murakkab ni dia adalah negatif 100. Faham tak? Dia 100 tapi pada dia 100 tapi pada kita dia negatif 100. Dia tak tahu sebenarnya. Jahil murakkab. Okey. Dhan ni pula ialah 80%. Al-wahmu itu sekitar 70 dengan 60. Okey, kalau tajuk nombor 3 al-ilmu, ilmu pengetahuan. Dan asyak ialah al-wahmu iaitu pengetahuan tentang sesuatu di mana peratus kemungkinan lebih kepada pendapat yang lebih lemah. Maksudnya bukan. Maksudnya dalam sekitar 30 ataupun 40%. Okey. Asyak pula ialah 50-50. Boleh tak? Perkataan tu hadza syakkun, hadza wahmun. Okey. Cuba sebut balik. Ilmu lagi. Jahil basit, JB lah kemudian jahil murakkab, kemudian apa lagi? Dhan, kemudian waham. Yang ketiga, yang keempat, yang keenam ialah syak. Kan? Ilmu ni dia dekat-dekat lah kan, 100% lah kita letak, lebih kurang 100%. Jahil basit ni dia 0%, dia memang tak tahu. Jahil murakkab ni dia negatif. Okay, dia rasa dia tahu tapi dia tak tahu. Okay. KL kat mana? Dia tunjuk KL tu arah Al-Star. Yakin je cakap tapi dia kan. Zan ni adalah okey. Kita letak 80%. Okey, waham ni adalah 20%. Dan syak adalah 50%. 50-50. Okey, tahap dia tentang sesuatu, tahap pengetahuan tentang sesuatu perkara. Okey, yang ni pula, yang ni nas, ada nas dan juga ada zahir, kemudian ada mantuq, mafhum, musbit. Macam mana nak sebut Kalaulah ada mantuq yang di tersurat dan al-mafhum. Setakat ni kalau nak letak yang ni lah, dua ni. Nas ni kita boleh sebut 100%. Zahir ni pula dia dalam sekitar 80%. Okay, kalau tahap dia lah, tahap dia. Okay, mantuq dan mafhum ni saya rasa cukup yang dua ni lah. Nak masukkan nampak macam tak boleh. So bila ada tahap macam ni, kita pun berurusan kan, nak memilih tu ikut yang ni. Kan, doktor pakar cakap apa dia?
nak sebut sembelih pula lah, operation ni kan. Operation ni kira selamat, tahap selamat tu ataupun berjaya tu dalam 90% kan. Lepas tu yang kurang pakar sikit mungkin disebut tahap berjaya tu kadar dia dalam ikutnya apa yang kami belajar, tahap dia ialah 70% je kan. Macam dia akan ada side effect dalam 30%. Okay. Lagi yang budak tahun 1 kata ni, kalau ikutkan kadar kejayaan dia ialah hanya 40% je, maknanya side effect lebih besar lagi. Okay, kalau katalah benda tu hilang pun ada benda lain yang lebih dahsyat. Kita nak ambil pandangan mana? Mestilah kita akan ambil pandangan pakar kan. Begitu juga sebaliknya, kalau pakar mengatakan selamat, kamu ni selamat dalam 40% je. Okay. Kemudian senior doktor ni pula kata selamat dalam 60%. Budak tahun 1 kata 100% selamat. Kan, kita takkan ambil apa? Pandangan budak tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, takkan menyerah. Ya. Doktor ada tahun 5 kot rasanya kan. Tapi kita mungkin ambil pandangan doktor yang senior ni mungkin. Okey. Dan lebih kita akan ambil lagi ialah yang pakar tu. Okey. Itulah lebih kurang dalam masalah ni. Al-mufti orang yang mengeluarkan fatwa, dan al-mustafti orang yang meminta fatwa. Okey, cuma sekarang ni ada 4 minit sahaja lagi. Kalau ikut 12.30 lah. Okay, tapi kalau nak tambah sikit boleh aja. Saya harap saya dah ingatkan boleh habis tadi. Nampak macam sikit je. Tak apalah, boleh habis yang ni sikit. 12.45 boleh? Kalau ijma' kata boleh tak apa. Okay. Mufti orang yang mengeluarkan fatwa, mustafti orang yang meminta fatwa. Kalau saya tengok susunan Syekh Ibn Utsaimin, tengok dia susun macam mana. Kan dia bagi semua dulu, last kali bawa fatwa. Bukannya fatwa awal-awal kan. Kita kadang-kadang awal-awal orang tanya apa tak apa, ustaz sibuk. Saya jawab tak apa. Kan. Mufti ialah orang yang memberitahu tentang hukum syarak. Okey, memberitahu tentang hukum syarak. Mustafti orang yang meminta fatwa ialah orang yang bertanya tentang hukum syarak. Okey. Tanya hukum bukan hukum biasa, tapi hukum agama. Okey. Jadi bila dia sebut hukum syarak, hukum agama ni, dia tahap apa dia panggil lah, pertanggungjawaban dia lebih besar lagi sebenarnya. Betul tak? Kalau urusan nak buat jalan raya di tempat yang mungkin boleh dia panggil apa, berlaku tanah runtuh kan, kalau silap kat situ ada pertanggungjawaban tak? Ada kan? Ada tak orang yang akan masuk, contohlah kan, mungkin disebabkan kesilapan di situ, mengesahkan benda tu, dia boleh masuk penjara, boleh tak? Boleh kan? Apatah lagi kat sini. Cuma sini dia taklah zahir kepada penjara, tapi lebih kepada neraka. Penjara yang dekat sana tu lagi dahsyat lagi. Okey. Pasal apa lebih dahsyat? Kenapa? Ingat tak hadis yang ada orang yang didapati dalam neraka kan? Dia tarik dia punya tali perut dia kan, busir macam himar kan. Jadi orang tanya, bukankah engkau ni orang yang saleh? Faham tak? Jadi kata, aku suruh orang buat baik tapi aku tak buat baik. So itu benda-benda yang diletakkan kat sini. Mufti tu dia yang nak memberi fatwa, dia kena beri fatwa berdasarkan ilmu dia. Okay, bukan berdasarkan apa yang orang nak. Sebab tu susah sebenarnya kan, nak sampaikan mungkin tak sampai tahap mufti lah kan. Nak jadi ustaz dia pun kadang-kadang bila pergi masjid tu kata, ustaz kat sini kena cakap macam ni. Betul tak? Dia punya ampau banyak tu kan. Jadi kalau tak cakap, this is first and last lah. Walaupun dapat banyak, tapi first and last. Lebih baik dapat banyak berterusan daripada dapat banyak sekali. Fikir. Ya, ustaz apa hukum ni? Alamak, keluar juga soalan dia kan. Macam mana? Jawab ke tak? Jawablah. Tapi jawab ikut masjid ke ikut ilmu? Bukan ikut masjid, ikut ahli masjid. Ikut masjid tak apa lagi, ikut ahli masjid kan. So kalau kita jawab ikut ahli masjid, habis ya? Jawab ikut ilmu, kita selesai, tapi habis kat situ. Yang tadi tu kita orang kata selamatlah kan. Tapi dengan Allah macam ni kan kau belajar kan? Adakah ini caranya?
Okay? So benda tu kadang-kadang dia mengganggu orang. Tapi pada saya yang lebih utama ialah sampaikan yang betul dengan cara yang baik. Sebutan tu baiklah. Contohnya apa hukum ni ustaz? Hukum dia ialah haram. Senyum tu. Dia haram ni. Jangan marah kat dia. Kan orang yang tanya tu pun kena marah kan. Okey. Tapi biasanya kesilapan akan berlaku. Kadang-kadang tetap ustaz mana-mana pun dia akan buat kesilapan. Kalau dia silap, dia terus ambil kesilapan dia. Okey. Terdapat beberapa perkara syarat yang membolehkan fatwa. Antaranya ialah al-mufti mestilah mengetahui hukum sama ada secara yakin atau zan rajih, sangkaan yang kuat. Nampak tak? Zan tadi tu kan, zan rajih, zan yang kuat. Okey. Jika tidak, dia mestilah tawakuf. Sama ada dia tahu hukum tu ataupun dia mungkin tak berapa ingat, tapi lebih kurang beginilah. Boleh. Kalau tak boleh, tawakuf dulu, berhenti dulu. Okey. Esok tanya saya, esok datang. Ya, ataupun lusa datang. Dia mestilah mendapat gambaran menyeluruh tentang sesuatu soalan supaya dapat menghukum, kerana menghukum sesuatu perkara itu cabang daripada memahami gambarannya. Okey. Ini satu satu kaedah lah. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Okey. Mana dia sebut ni? Mendapat gambaran yang menyeluruh tentang sesuatu soalan supaya dapat menghukum, kerana menghukum sesuatu perkara itu cabang daripada okey. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Itu biasa kaedah tu disebut oleh para ulama kita. Okey, biasa disebut oleh para ulama kita bahawa nak hukum sesuatu kena faham dulu. Dah faham baru boleh hukum. Okey. Sekiranya sukar untuknya memahami kata-kata al-mustafti, orang yang minta fatwa, hendaklah dia meminta penjelasan. Orang tu sebut sesuatu, kalau ustaz apa hukum sekian-sekian. Kata hukum apa benda ni kan? Tanya apa awak maksud dengan benda tu? Okey, contoh, ada contoh tak? Okey, ustaz, bapa saya meninggal. Okey. Waris yang ada ialah makcik saya. Seorang makcik. Okey, mak teh saya. Mak-mak yang ada lah sebut-sebutkan, tapi yang first tu sebut makcik dia. Makcik saya, mak long saya, mak ngah saya, mak teh saya, mak hitam saya dan sebagainya lah. Semua mak-mak yang ada tu disebut. Tapi first tu makcik. Apa kemungkinan makcik yang first tu? Mak tiri, kemungkinan mak tiri. Dia tak? Kan? Jadi kena tanyalah makcik yang first tu kenapa? Biasa orang sebut makcik last sekali, bukannya mak long. Kan mak long nombor 2 kan patutnya. Ada apa awak maksudkan dengan makcik? Saya maksudkan dengan makcik saya ialah dia kan urailah mak tiri saya. So sama tak mak tiri dengan makcik? Maksudnya mak tiri dengan makcik, mak teh sama tak hukum dia? Tak sama kan? Okey. So kena minta penjelasan. Okey. Sekiranya soalan al-mustafti, orang yang meminta fatwa, memerlukan perincian, hendaklah dia bertanya tentang perincian itu atau terus memperincikan dalam jawapan. Okey. So kita boleh huraikanlah. Kalau yang kamu maksudkan dengan khalah. Khalah tu ialah makcik sebelah mak. Okey. Khalah yang kamu maksudkan ialah makcik sebelah mak, adik-beradik mak lah. Ataupun kalau dia akan dapat sekian-sekian. Kalau kamu maksudkan dengan makcik itu ialah mak tiri, dia dapat sekian-sekian. Boleh juga buat macam tu. Sebagai contoh, apabila ditanya tentang seorang yang meninggal dan mempunyai anak perempuan, saudara lelaki dan bapa saudara sebelah bapa yang seibu seayah. Detail Arab ni, dia ada sebelah bapa, sebelah mak. Paternal dengan apa? Maternal lah. Okay. Kalau sebelah ayah dia panggil ammah. Kalau sebelah mak dia panggil khal dengan khalah. Hendaklah dia bertanya tentang saudara lelaki itu, adakah yang seibu atau tidak. Dia boleh juga terus memperincikan dalam jawapan dengan berkata, sekiranya saudara lelaki itu seibu, kan mak samalah, bapa lain, maka dia tidak dapat apa-apa. Dan selepas anak perempuan mengambil bahagiannya, bapa saudara sebelah bapa dapat yang selebihnya.
Sekiranya saudara lelaki itu bukan seibu, maka selepas anak perempuan mengambil bahagiannya, saudara lelaki dapat yang selebihnya, dan bapa saudara sebelah bapa tidak dapat apa-apa. Kan? Ni memang tak faham lah, memang sure tak faham. Pasal apa? Pasal ini ilmu faraid. Ilmu faraid ni ilmu yang paling bagus lah, paling untuk otak kita. Yang dulu saya kira pakar jugalah, kita pakar lah, kira hebat lah. Sekarang ni dah kira hancur lah. Okay. Ada orang tanya, ustaz, dia kalau mati, dia ni mati dapat apa? Kata, kak, ataupun abang, rujuk ni lah, rujuk apa dia? Mahkamah Syariah. Kan, ataupun rujuk apa dia tu? Jabatan Agama. Kat sana memang ada khas. Tu ustaz boleh pakai ke dia orang ni? Takkan tak boleh pakai. Boleh pakai lah, insya-Allah. Dalam bab faraid tak ada masalah, insya-Allah. Okey. Bab bidah tak boleh pakai. Tapi dalam bab faraid tak ada hal. Okey. Jadi cuma saya nak cerita sikit, ada masa saya belajar dulu, ada seorang ni, dia datang. Okey, semoga Allah kalau hidup lagi lah pelihara dia. Dia datang, cuba bayangkan dalam faraid tu campur tolak pun dia tak tahu. Matematik tu campur tolak dia tak tahu. Jadi Syekh tu duk cerita kita buat, saya lumba dengan Ustaz Fadil Kamarudin, kenal kan? Ustaz Fadil Kamarudin. Tak kenal? Ada Ustaz Fadil Kamarudin. Tak apalah, buka YouTube jumpa dia nanti. Kat sini pun ada kelas mungkin. Jadi saya lumba dengan dia. Okey. Dengan Ustaz Haslin Bahrain ni kan, Bollywood tu. Kan dalam kelas, tapi dia kalah kan. Saya laju lagi. Tak apalah. Tapi ceritanya buatlah, kita dapat tajuk. Biasanya saya dapat dululah, baru Ustaz Fadil. Kadang-kadang Ustaz Fadil ni dia lebih sikit lah kadang-kadang. Okey. Jadi nak ceritakan, sebenarnya dalam ilmu faraid ni yang penting campur, tolak, bagi, kali pun tak penting sangat kot. Tiga ni yang penting. Okey. Saya gunakan matematik darjah 6 ataupun form 1 lah, okay, untuk selesaikan benda tu. Tapi ada kawan ni datang dari negara mana, Jazirul Qamar, Comoros kan. Dia tak belajar agaknya, terkebil-kebil dia. 1/6 dengan 1/3, mana lebih banyak? Syekh tanya kan. 6 lah lebih banyak. 1/6 lebih banyak. Letih lagu ni kan. 1/6 lebih banyak daripada 1/3 kan. Jadi kalau nak buat tu memang kesian tu tengok dia, okay? Tapi tak apalah. Memang di situ kita faham matematik amat diperlukan untuk faraid. Wa afraduhum Zaidun kan. Wa afraduhum dan yang paling mahir dalam ilmu faraid ialah Zaid bin Thabit kalau tak silap. Okey, dalam satu hadis yang Nabi ceritakan tentang kehebatan para sahabat kan. Okey. Okey, baik. Jadi saya tak huraikan sangatlah. Yang pentingnya dalam ilmu faraid tu, kalau ditanya, kita kena detailkan. Yang nampak macam dia ni pakcik tengah tak dapat pasal ada anak kan. Dia dah hijab kan. Dia dah tutup bahagian pakcik tu. Selesai, tak dapat. Contohlah kan. Okey, yang ketiga, dia mestilah berfikiran tenang supaya dapat memahami gambaran masalah itu dan dapat menyesuaikannya dengan dalil-dalil syarak. Dia tidak dibenarkan berfatwa semasa berfikiran kusut, sama ada disebabkan marah, sedih, bosan dan lain-lain. Okay, keluar-keluar tu nampak dia macam bengang dengan isteri dia ataupun dengan anak dia, tiba-tiba masuk mahkamah. Okey, boleh tak? Sepatutnya tak boleh. Dia kena tangguhkan. Dia tangguhkan, bukan orang minta. Saya tangguhkan kerana saya ada masalah. Okey, sedih, bosan dan sebagainya. Yang mengganggu dia punya emosi dia ataupun rasional dia. Okey. Dalilnya ialah apa dia? Apa dalil kat sini? Dalil umum berkenaan dengan la salata bihadratit ta'am. Tiada solat semasa makanan terhidang. Wala salata wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan tiada solat juga semasa dia tengah tahan. Ni, tahan sama ada dia punya air kecil ataupun air besar dia tu. Jadi imam ni laju semacam tu, kenapa ni? Lepas semayang terus masuk toilet. Tak patut sepatutnya kan. Dia selesaikan toilet tu dulu, barulah dia datang untuk solat. Okay, lainlah kalau tengah sembahyang terasa lain. Daripada awal lagi dah rasa, itu memang parah lah kan. Terdapat juga beberapa syarat yang mewajibkan fatwa. Antaranya ialah, tadi ialah syarat yang membolehkan fatwa. Sebab tu saya garisnya sini mewajibkan. Okey. Tak ada.
Okey. Pertama, apa yang ditanya itu sudah berlaku. Kalau yang ditanya dah berlaku, maka dia wajib bagi fatwa. Tapi kalau yang ditanya belum lagi berlaku, okey, tidak wajib dia berfatwa kecuali sekiranya tujuan al-mustafti ialah untuk menimba ilmu. Okey, belajar dengan minta fatwa lain. Kalau tujuan nak belajar, jawablah. Tapi kalau tujuan, apa hukum ni ustaz? Hukum dah berlaku belum? Tak berlaku. Saya tak wajib jawab. Kawan tu tak boleh marah, kata ustaz, kami diarahkan untuk fas'alu ahla zikri, untuk bertanya. Dan kami nak fatwa ni. Dah berlaku ke belum? Belum lagi. Berlaku, saya tak wajib jawab. Okay. Di sini dia tidak boleh menyembunyikan ilmu, sebaliknya dia mestilah menjawab soalan itu bila-bila masa sahaja ditanya. Kalau tujuan untuk dapatkan ilmu. Kan ada orang tanya kadang, ustaz, solat dekat atas bulan macam mana? Saja nak tahu, kan? Tanya fatwa kan, dia kata, ada seorang syekh tu kata, solat atas bulan. Okay. Dia kata macam ni lah, engkau sampai atas bulan, telefon aku. Kan? Nanti aku jawab macam mana. Okay. Pasal kadang-kadang ada orang dia tanya benda yang tak ada kaitan, tak perlu tanya pun. Kalau solat atas bulan lah, solat itu lah, dia tak, kalau contohnya ustaz, siapa dia, kita punya angkasawan tu telefon saya dan tanya benda ni, mungkin lah. Tapi dia saja tanya, dia dah fikir-fikir, dia suka fikir kan, sampai tahap tu. No, tak boleh. Okay. Al-Mufti tidak dapat mengesan bahawa tujuan Al-Mustafti ialah berdegil, mencari kelonggaran, melaga-lagakan pendapat ulama' atau apa sahaja tujuan yang buruk. Kalau kita tahu dia ni tanya kerana nak melaga-lagakan, next, itu ya. Soalan seterusnya apa? Itu Ustaz tak jawab lagi. Senyap. Soalan seterusnya apa? Dia degil juga. Kamu punya soalan ni sebenarnya melaga-lagakan, tak wajib saya jawab. Macam tu. Sekiranya dia dapat kesan perkara ini, tidak wajib dia berfatwa. Degil. Ada orang tanya tu kerana degil, dia nak jawapan dia juga. Ada orang macam ni kan. Kadang-kadang bila kita jadi pensyarah pun, ada seseorang tu tanya benda tu, alah, tanya, kita dah huraikan, dia tanya lagi, tanya lagi, kan dia nak dia punya jawapan. Okey, dia kadang-kadang dalam penyeliaan gitu, kamu buat macam ni. Ustaz, kalau buat macam ni boleh tak? Nasib bila kita sabar sikit, kalau tak dah terbang dah sikit. Apa cawan ke apa kan. Kata, kamu tak faham, saya suruh buat macam ni, buat yang ni. Okey. Kata ustaz, tapi yang tu ustaz, dia macam buat yang ni boleh tak? Dia suruh yang dia juga. Ya, jadi itu adalah benda maksudnya berdegil. Mencari kelonggaran pun sama juga. Dia tanya, kita jawab satu jawapan. Dia kata, ustaz, hukum ni macam, dia tanya lagi, dia ubah sikit soalan yang sama. Dia nak jawapan yang ringan sikit. Okey. Melaga-lagakan pendapat ataupun tujuan yang buruk. Tujuan yang buruk contohnya dia tanya satu soalan supaya orang ditangkap ke apa ke. Saya jawab soalan tu. Okey. Fatwa itu tidak mendatangkan kefasadan yang lebih besar. Sekiranya mendatangkan kefasadan yang lebih besar, wajib dihentikan fatwa demi untuk menolak kefasadan besar menggunakan kefasadan kecil. Fasad besar, kerosakan. Fasad kecil, dia tak dapat ilmu ataupun tak dapat jawapan. Okay? Ini kadang-kadang dia masuk dalam bab pentadbiran dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak boleh jawab terus. Adalah contoh, tapi ialah mungkin saya boleh sebut ringkas lah kan. Okay? Satu, tapi bukan dalam masalah agama lah, dalam masalah cara. Boleh tak kita guna benda ni dalam bahasa Arab? Okay? Kita ajar dalam bahasa Arab boleh tak? So jawapannya ialah itu kami rujuk dulu. Dia tak jawab depan-depan orang. Lepas tu datang kat situ, ustaz, boleh, tapi kami tak boleh iklan kan. Ada juga macam tu punya cara kan, kerana dari sudut pentadbiran tak boleh nak sebut begitu. Kita bila kita, saya lah bila nampak benda tu, masa kerja dekat Miju dulu kan, so kita nampak ada pentadbiran ni dia satu skill. Dia bukannya satu benda yang semua orang boleh buat. Dia satu benda yang memerlukan kita melihat kepada banyak benda, ke maslahah, mafsadah dan sebagainya. Faham tak? Ya, sebab tu satu masa kita marah sangat dengan ketua jabatan. Pasal apa? Dia mengajar sikit, dia ada parking, kita tak ada parking kan. Jadi kalau dekat universiti lah kan, bila kita jadi pemangku, baru kita tahu kerja banyak. Meeting pagi, tengah hari meeting, petang meeting, esok meeting lagi. Bila masa aku nak buat kerja ni? Okay? Bila masa nak ulang kaji, mengajar apa semua. Okay, meeting ni penting. Saya ada kelas ni, meeting kena datang. Allahu Akbar. Macam ni tak mau jadilah ketua jabatan. Nama besar kan, ketua jabatan kan, jabatan Quran apa semua. Jadi kita rasa tak payah pun tak apa. Okay? Bila dah tahu benda tu, barulah kita tengok dari sudut yang berbeza, orang yang dalam tu.
tak sama dengan orang yang di luar. Sebab tu dalam urusan kita rungkaikan sedikit, dalam urusan pemerintahan, rakyat diminta supaya kembalikan kepada walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, kan? Kembali, kalau mereka kembalikan kepada rasul dan ulil amri, selesai. Tak payah nak orang kata esok pukul 10 dekat kedai kopi ni kita bincang benda tu. Bincang kan. Waktu bergaduh apa semua, tapi resolusi dia tak sampai pun pada Perdana Menteri. Nampak tak? Ataupun tak sampai pun pada cawangan tu. Tak ada faedah. Paling kurang kalau nak bincang pun sampaikan, ini resolusi kami, ambil. Betul tak? Okay, satu ketika dulu kan ada masalah Y2K. Ingat kan Y2K kan? Y2K ni saya dah cerita banyak kali dah. Ada seorang tu, dia datang dari Amerika. Itu pun masalah juga dekat Amerika ni, kan? Dia percaya mati-mati Y2K, kan anta iza raja'ta, kalau kamu balik nanti belilah beras banyak-banyak. Dan makan kat Malaysia beras kan? Yes, you eat rice kan? So you buy rice as much as you can, put it in somewhere that if anything happen then you will survive. Kata, kenapa pula? Y2K is very dangerous. Oh Allah Akbar. Dan hati saya teruk betul kau ni, kan? Dia dari Cambodia hijrah ke hijrah ke Amerika. Allah Akbar. Saya nak cakap, kalau tak betul kan kesian lah duduk kat bilik dia, kita tengah minum teh, takkan kan dia halau susah pula. Dia sembang je lah. Ada seorang kawan ni bagus, dia kata apa? Kalau kau ada solution, pergi jumpa Raja Fahad terus. Pergi minta izin kat universiti ni, pergi kat Riyadh jumpa. Nak jumpa dengan Raja Fahad. Kenapa? Saya ada solution. Kalau kau tak ada solution, kau buat apa? Buat ibadat banyak-banyak. Kalau jadi apa-apa pun, mati dalam masjid, selesai. Betul tak? Itu saya tak ada solution. Nak bincang buat apa? Betul? Jadi ada kawan-kawan yang duduk Amerika ni, kadang-kadang dia punya pemikiran dia tu dah pelik sikit lah, kan? Ada seorang kawan tu, ni betul ni, kalau kau tak macam kau tukar kan komputer tu 1999, okay? 31st December 11:59 midnight. Sejam lagi terbakar komputer kau, seminit lagi. Cuba buat sekarang. Saya kalau nak terbakar komputer, biar aku tak payah buat, kan? Betul tak? Kan, mana aku nak guna lagi, tunggu masa dia terbakar tak apalah, betul tak? Dia kata aku buat sekarang, biar. Tapi kawan-kawan macam tu kan, dia kesian lah kadang-kadang. Tapi nak tegur benda tu susah. Okay? Tak apalah, yang pentingnya kalau ada solution, bagi. Kalau tak ada, senyap, buat kerja sendiri. Okay, perkara yang dituntut daripada seorang al-mustafti yang meminta fatwa, satu, tujuan mestilah mencari kebenaran untuk diamalkan dan bukannya mencari kelonggaran atau mematikan hujah mufti atau apa sahaja tujuan buruk lain. Tanya tu nak tunjukkan yang mufti tak ada ilmu. Tak boleh macam tu. Okay, kalau nak tunjukkan kat belakang jumpa mufti, sebenarnya yang mufti sebut tu salah, yang tuan mufti sebut salah, sebenarnya begini, ada hadis begini. Itu cara dia, nasihat kan? Bukannya fadhihah ataupun bukannya membuka aib dia. Okey. Tujuan kena baik. Yang kedua, dia tidak boleh meminta fatwa kecuali daripada orang yang dianggapnya berkeahlian untuk berfatwa. Hendaklah dia memilih mufti yang paling berilmu lagi paling warak. Ada pendapat yang mewajibkan perkara ini. Okey, kalau mufti ramai macam kat Malaysia, ambillah mufti yang paling warak dan paling berilmu. Jangan ambil mana-mana mufti. Okey. Tapi biasanya gitulah. Kalau dekat Arab Saudi pun, dia ada mufti-mufti yang diletakkan dekat masjid. Masjid Haram ada mufti dia, Masjid Haram ada Masjid Nabi ada mufti dia. Tanya mufti tu. Okey. Kalau 2-3 mufti, kita cari mufti yang paling warak sekali. Dia ada mufti am, mamlakah kan, mufti yang besar. Okey. Sekarang ni Syekh Saleh Ali Syekh. Okey. Abdul Aziz Ali Syekh. Yang lain-lain tu ada mufti-mufti yang diletakkan di tempat-tempat tertentu lah. Mufti haji siapa? Mufti ni siapa? Okey. So ambil yang paling warak sekali. Wallahu alam, itu berkenaan dengan mufti dan fatwa. InsyaAllah pada mufti dan mustafti. Kemudian kelas lepas saya rasa habislah kot, insyaAllah. Okey, 19, 20. Jadi kalau Darul Taklim nak buat apa dia panggil tu, pulut kuning boleh juga. Tak adalah, saya gurau je. Okay. Ada apa pun nak tanya? Saya nak tanya pasal ayat 15 Al-Isra. Kan dalam ayat tu dia tulis
seseorang yang berdosa tidak akan mengikut dosa orang lain. Okey. Tapi kan selalu ada yang bila berceramah tu dia cakap, Ustaz yang berceramah kata kalau suami isteri, contohnya isteri tak pakai tudung, suami akan Tanggung. Lepas tu kalau mak ayah pun, kalau anak tu jahat, mak ayah akan tanggung dosa. So saya tak faham juga. Okey. Sebelum saya jawab, siapa-siapa nak balik boleh balik dah kan. Okey. Saya dah langgar pantang sebenarnya ni. Pantang lebih masa. Kan. Masa belajar dulu siapa ustaz yang lambat keluar tu kita memang marah betul lah. Tapi masa mengajar ni kita pula yang lebih. Okey. Jawapan ni tadi sebenarnya ada dalam masalah tu ada pendetailan. Maksudnya ada dalil yang mengatakan orang yang berdosa tak akan menanggung dosa orang lain. Satu hal. Okey, satu dalil lagi ialah siapa yang menunjukkan kepada satu dosa, dia akan mendapat dosa orang itu tanpa dikurangi dosa orang itu. Faham kan? Jadi dia sebenarnya hadis yang dalil yang kedua, hadis tu jelas menunjukkan, yang pertama tadi ayat Quran, yang kedua tu ialah hadis. Hadis tu jelas menunjukkan kalau kita yang tunjuk. Tapi kalau kita tak tunjuk, orang buat juga, bahkan kita larang orang buat juga, kita tak tanggung. Contoh, saya ajar kita ajar anak kita untuk jadi orang baik, dia jadi orang jahat. Tanggung tak? Tak tanggung lah. Tapi memang kita ajar dia jadi orang jahat. Rokok contohnya kan, kita merokok, kita ambil pandangan yang kata makruh, padahal rasa haram, tapi nak merokok juga, ambil lah pandangan yang kata makruh. Kan? Waktu ajar anak kita kan, sampai umur 12 tahun, 12 saya boleh dapat my card dah ni. Jom mari sini nak ajar rokok macam mana. Okay, kalau nak buat bulat-bulat macam ni, kau buat macam ni, kau buat macam ni, keluar bulat. Jadi bulat tu jadi macho lah dengan kawan dia. Kan? Nampak tak? Kalau begitu kita tanggung lah. Setiap kali dia hisap rokok tu, kita akan tanggung. Okay? Ajar dia menipu, setiap kali menipu dia akan tanggung, kita akan tanggung. Ajar dia buat baik, setiap kali dia buat baik, kita akan dapat pahala tu. Dia pun dapat lah, dia punya pahala sendirilah, kita pun dapat juga. Bonus dapat dia kan. Jadi kesnya ialah sekiranya suami contohnya kan, suami dah suruh dah beli dah tudung pun okey apa semua, pakai. Okay, depan suami tu dia pakai lah. Suami pergi outstation sikit, rimas sebenarnya ni. So dia keluar jambul sikit. Dia pakai yang sebelum kahwin punya. Suami dia tak perasan, tak tahu lah. Suami pun tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada benda, dia tak tahu benda lah. Balik je, abang nak balik ni. Balik, okey. Kat airport, pakai elok kan. Dia tahu tak? Dia tak tahu. Jadi adakah dia tanggung? Tak tanggung. Itu kita guna ayat yang pertama, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan menanggung seorang yang buat dosa orang lain. Okay? Tapi kalau, dan dia tak termasuk dalam dayus. Dayus la yadkhul jannah, ataupun tak boleh, sama ada tak boleh masuk syurga ataupun tak dapat mencium aroma syurga. Okey. Dia tak masuk dalam tu kerana dia mengingkari benda tu. Kalau dia tak ingkar benda tu, barulah jadi dayus. Dia ada perincian kat situ lah. Anak tu kalau kita memang didik dia, hantar dia pergi belajar, jelaskan pada dia apa semua, kemudian dia jadi tak baik juga, takkan kita tak tanggung? Tak. Okay? Macamnya imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, kan? Isteri kepada Nabi Nuh, isteri kepada Nabi Lut. Tanggung tak? Dia orang tanggung tak dosa isteri mereka? Tak tanggung. Dia dah ajak kepada keimanan, tak terima juga, tanggung sendirilah. Okay? Begitulah lebih kurang. Anak siapa? Anak Nabi Nuh. Inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Sesungguhnya anakku ini adalah keluargaku, dan kau menjanjikan untuk selamatkan keluargaku. Inna ibnaka laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anak engkau, dia bukan keluarga engkau. Kerana kekeluargaan yang dikira adalah dari sudut kesalihan, bukannya dari sudut darah. Okey, begitulah yang jawapan yang lebih detail lah. Okey, wallahu alam.
Okey, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita akan selesaikan pada kelas yang akan datang. Dan boleh fikirlah kot agaknya lepas ni nak mengaji apa pula. Belum hadis. Mustalah hadis. Boleh juga mustalah hadis. Okey. Ataupun nak belajar, dia panggil alang-alang dah masuk fiqh ni, kita ambil qawaid fiqhiyah. Ini memang ulum hadis tu pun okey juga, kan? Tapi qawaid fiqhiyah ni dia macam adik-beradik kepada usul fiqh. Okey, dia bagi kita formula kan. Ya, saya rasa anda semua tak guna kot hadis palsu kan? Tak guna kan? Hadis dhaif guna tak? Hadis dhaif guna tak? Tak guna kot. Okey. Jadi maknanya bab usul hadis tu dah, kalau tak mengajar pun kira hasil dah tercapai dah. Betul tak? Kalau saya sedang bercakap dengan satu kumpulan yang dia tak guna hadis sahih, dia guna hadis dhaif dengan hadis palsu. Asal cakap je hadis palsu, asal cakap je hadis dhaif. Kan? Mak bapak Nabi selamat. Pasal apa? Pasal terdapat hadis. Dia tak sebut palsu, hadis tu palsu. Hadis yang mengatakan mereka dibangunkan, dihidupkan semula, beriman dengan Nabi, kemudian dimatikan semula. Ini banyaklah ustaz-ustaz kat luar sana sebut kan. Okey. Sedangkan hadis dhaif, hadis sahih tu ada dalam Sahih Muslim dan sebagainya. Yang mengatakan yang ibu bapa Rasulullah wafat dalam kekufuran. Okay, bukanlah isu utama, tapi kita nak ceritakan macam mana dia tak nak guna yang sahih, dia takwilkan yang sahih dan dibawakan yang maudhu'. Jadi benda tu tak berlaku kot dekat Yayasan Taklim ni kan. Jadi dengan tu saya rasa saya nak cadangkanlah qawaid fiqhiyah. Okay, dia macam ni formula untuk usul fiqh ni, formula untuk dalil, untuk fiqh. Okey. Dalil umum untuk fiqh. Qawaid fiqhiyah ni juga dia dalil umum tapi dalam bentuk yang lain sedikit. Dia lebih kepada praktikal, dia letakkan kaedah-kaedah. Memang cantik lah. Syekh Utsaimin sini pun ada satu ringkasan. Saya nak cadangkan itulah. Kalau setujulah kan. Kita cari benda baru sikit kan. Tak pernah dengar kot qawaid fiqhiyah kan. Usul hadis dia biasa dengar, mustalah hadis biasa dah dengar ni. Tapi qawaid fiqhiyah ni apa benda? Kan? Okey, saya rasa kita akan buat yang tu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.